Bertemu lagi dalam channel Cikgu Save Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan Bab 2 Perakaunan Pendapatan Negara 2.1 Konsep Pendapatan Negara. Perbincangan ini akan dibahagikan kepada 7 dalam bahagian. Perbincangan konsep pendapatan negara ini terdapat 7 bahagian yang dibincangkan, yaitu yang pertama adalah keluaran dalam negeri kasar KDNK dan keluaran negara kasar KNK. Yang kedua, keluaran dalam negeri kasar harga pasaran atau KDNK HP dan keluaran dalam negeri kasar cost faktor atau KDNK KF. Yang ketiga adalah hubungan antara KDNK HP dan KDNK KF. Yang keempat adalah keluaran negara kasar nominal dan keluaran negara kasar benar. Yang kelima adalah pendapatan negara dan pendapatan per kapita. Yang keenam adalah pendapatan faktor bersih luar negeri PFBLN. Yang ketujuh adalah perbezaan KDNK dan KNK. Sekarang kita akan melihat konsep keluaran dalam negeri kasar KDNK dan keluaran negara kasar KNK. Keluaran dalam negeri kasar KDNK merujuk kepada nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh faktor pengeluaran milik warga negara atau milik negara asing yang berada di dalam negara tersebut bagi tempo 1 tahun. Manakala keluaran negara kasar KNK merupakan nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh faktor pengeluaran milik warga negara sama ada berada dalam negara tersebut atau di negara lain bagi tempo 1 tahun. Sekarang kita akan melihat contoh bagi menjelaskan konsep KDNK dan KNK. Contoh bagi keluaran dalam negeri kasar KDNK adalah di Malaysia terdapat ramai penduduk warga negara lain yang bekerja sebagai buruh mahir atau buruh kurang mahir. Pendapatan yang diterima oleh penduduk negara lain yang berada dalam negara akan dihitung dalam pengiraan KDNK. Sekarang kita lihat pula contoh bagi keluaran negara kasar KNK. Contohnya, terdapat ramai penduduk warga negara Malaysia yang bekerja di luar negara, sama ada sebagai buruh mahir atau buruh kurang mahir. Pendapatan yang diterima oleh warga negara Malaysia yang berada di luar negara dihitung dalam pengiraan KNK. Satu perkara yang perlu diingat di sini adalah pendapatan yang diterima oleh warga negara asing yang berada di Malaysia tidak dihitung dalam pengiraan keluaran negara kasar KNK. Sekarang kita lihat konsep kedua, yaitu keluaran dalam negeri kasar harga pasaran KDNK HP dan keluaran dalam negeri kasar cost faktor KDNK KF. Kita akan bincangkan dahulu keluaran dalam negeri kasar KDNK HP ataupun pada harga pasaran. KDNK HP merujuk kepada nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh faktor pengeluaran milik warga negara atau milik negara asing yang berada di dalam negara tersebut berdasarkan harga yang dibayar oleh pengguna di pasaran bagi tempo 1 tahun. Keluaran dalam negeri kasar cost faktor KDNK KF pula merupakan nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh faktor pengeluaran milik warga negara atau milik negara asing yang berada dalam negara tersebut berdasarkan pos yang dibayar oleh pengeluar kepada pemilik faktor pengeluaran bagi tempo 1 tahun. Sekarang kita akan lihat satu keadaan yang menjelaskan harga pasaran dan cost faktor. Harga pasaran akan lebih tinggi daripada cost faktor jika nilai cukai tak langsung
lebih tinggi daripada subsidi. Dan bagi cost factor, harga pasaran akan lebih rendah daripada cost factor jika nilai cukai tak langsung adalah lebih rendah daripada subsidi. Bahagian ketiga adalah hubungan antara KDNK HP dan KDNK KF. Untuk perbincangan nih, kalau kita lihat, hubungan antara KDNK HP dan KDNK KF adalah cukai tak langsung, CTL, dan subsidi. Untuk itu kita akan melihat bagaimana kita menghitung KDNK KF berdasarkan KDNK HP dan sebaliknya bagaimana menghitung nilai KDNK HP berdasarkan KDNK KF. Sekarang kita akan hitung dahulu. Kita akan lihat contoh pengiraan bagi penghitungan KDNK KF. Rumusnya adalah seperti berikut. KDNK KF sama dengan KDNK HP tolak CTL tambah subsidi. Contohnya, KDNK HP adalah 1000 juta. CTL adalah 300 juta. Subsidi adalah 200 juta. Maka KDNK KF adalah 1000 juta tolak 300 juta tambah 200 juta. Maka nilainya adalah 900 juta. Atau dengan kata lain, KDNK KF adalah 900 juta, yaitu lebih rendah daripada KDNK HP. Sekarang kita lihat contoh pengiraan bagi KDNK HP berdasarkan nilai KDNK KF. Contoh pengiraan adalah seperti berikut. KDNK KF adalah RM 900 juta, CTL adalah 300 juta, dan subsidi adalah 200 juta. Maka KDNK HP adalah RM 900 juta tambah RM 300 juta tolak RM 200 juta bersamaan dengan 1000 juta, yaitu nilai KDNK HP adalah 1000 juta, yaitu KDNK HP lebih tinggi daripada KDNK KF. Ini bermakna kalau kita lihat, untuk menukar nilai daripada HP kepada KF, maka kita akan tolak cukai tak langsung dan tambah subsidi. Manakala untuk menghitung harga pasaran pula adalah daripada nilai KF ataupun cost factor, kita akan tambah cukai tak langsung dan tolak subsidi. Bahagian keempat adalah keluaran negara kasar nominal dan keluaran negara kasar benar. Dalam bahagian ini kita akan memberi penekanan kepada konsep nominal dan benar. Kita akan bincangkan dahulu keluaran negara kasar nominal atau KNK nominal. Keluaran negara kasar nominal merupakan nilai keluaran negara yang dihitung berdasarkan harga tahun semasa. Nilai keluaran negara nominal adalah dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga umum IHP. Manakala keluaran negara kasar benar adalah nilai keluaran negara yang dihitung berdasarkan harga tetap tahun asas. Nilai keluaran negara benar adalah tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga umum IHP. Kita akan melihat satu keadaan yang dapat menjelaskan hubungan antara KNK nominal dan KNK benar. Keluaran negara kasar nominal akan lebih tinggi daripada keluaran negara kasar benar jika harga tahun semasa lebih tinggi daripada harga tahun asas. Sebagai contohnya, sekiranya IHP tahun semasa adalah 105 dan IHP tahun asas adalah 100, maka KNK nominal adalah lebih tinggi daripada KNK benar. Kita lihat pula situasi bagi KNK benar. Keluaran negara kasar nominal akan menjadi lebih rendah daripada keluaran negara kasar benar jika
harga tahun semasa lebih rendah daripada harga tahun asas. Contohnya, IHP tahun semasa adalah 95 dan IHP tahun asas adalah 100. Maka ini akan menyebabkan KNK nominal lebih rendah daripada KNK benar. Atau dengan kata lain, KNK benar adalah lebih tinggi daripada KNK nominal. Sekarang kita lihat bahagian kelima. Bahagian kelima adalah untuk membezakan konsep pendapatan negara dan pendapatan per kapita. Pendapatan negara atau keluaran negara bersih KNB merupakan nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh faktor pengeluaran milik warga negara, sama ada berada dalam negara tersebut atau di negara lain, bagi tempoh 1 tahun setelah ditolak susut nilai. Konsep penting di sini adalah setelah ditolak susut nilai. Oleh itu kita lihat apa yang dimaksudkan dengan susut nilai. Susut nilai merupakan perbelanjaan yang diperuntukkan untuk menggantikan barang modal seperti mesin dan jentera yang telah haus dan usang. Kita lihat pula konsep pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk secara purata dalam sesebuah negara dalam tempo 1 tahun. Pendapatan per kapita dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu pendapatan per kapita bersamaan dengan pendapatan negara dibahagi dengan jumlah penduduk. Sekarang kita lihat contoh. Diandaikan pendapatan negara adalah 1.000 juta dan jumlah penduduk adalah 5 juta. Maka pendapatan per kapita adalah RM 1.000 juta bahagi 5 juta orang, maka jawabannya adalah RM 200. Ini bermakna pendapatan bagi setiap orang penduduk di sebuah negara adalah RM 200. Bahagian keenam adalah pendapatan faktor bersih luar negeri, PFBLN. Pendapatan faktor bersih luar negeri merupakan perbezaan antara jumlah penerimaan pendapatan faktor dari luar negeri dengan pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Sekarang kita akan lihat konsep penerimaan pendapatan faktor dari luar negeri dengan pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Penerimaan pendapatan faktor dari luar negeri merujuk kepada bayaran yang diterima oleh faktor pengeluaran milik warga negara yang menyumbang faktor pengeluaran dalam proses pengeluaran di luar negara. Manakala pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri merujuk kepada bayaran terhadap faktor pengeluaran milik warga negara asing yang menyumbang faktor pengeluaran dalam proses pengeluaran di dalam negara. Ini menunjukkan pendapatan faktor bersih luar negeri dapat dihitung dengan cara pendapatan faktor bersih luar negeri PFBLN bersamaan dengan penerimaan pendapatan faktor dari luar negeri tolak pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Bahagian ketujuh, yaitu perbincangan yang terakhir, adalah perbezaan antara keluaran dalam negeri kasar KDNK dengan keluaran negara kasar KNK. Perbezaan KDNK dan KNK adalah pendapatan faktor bersih luar negeri PFBLN. Terdapat dua keadaan yang dapat menjelaskan antara KDNK dan KNK, yaitu keadaan yang pertama adalah KNK lebih besar daripada KDNK, dan keadaan yang kedua adalah KDNK lebih besar daripada KNK. Kita akan bincang keadaan yang pertama. KNK lebih besar daripada KDNK akan berlaku apabila
PFBLN bernilai positif, yaitu apabila penerimaan pendapatan faktor dari luar negeri lebih besar daripada pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Manakala KDNK akan lebih besar daripada KNK sekiranya nilai PFBLN adalah negatif. Keadaan ini berlaku apabila penerimaan pendapatan faktor dari luar negeri lebih kecil daripada pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Semoga perbincangan konsep-konsep penting pendapatan negara akan memberi kefahaman kepada calon-calon dan pelajar-pelajar STPN. Sekian pertemuan pada kali ini dan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang. Sekian, terima kasih.